Assalamualaikum. Kita mulakan pelajaran hari ini dengan doa. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. Dalam pelajaran lepas, anda ditugaskan untuk mencari semua domir terpisah dan domir melekat dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian, nyatakan i'rab bagi domir itu. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Langkah pertama, kita cari domir terpisah dahulu. Ada tak domir terpisah dalam ayat ini? Jelas, tak ada domir terpisah di sini. Kita cari domir melekat pula. Domir melekat mesti terletak di hujung perkataan. Ada 3 perkataan yang ada domir melekat di sini. Wus'aha, laha dan wa'alaiha. Domir melekat ha bermaksudnya atau dia bagi seorang perempuan atau satu isim muannas. Nak tahu i'rab ha, kita mesti tahu dia melekat kepada perkataan jenis apa, isim, fi'il atau harf. Besar kemungkinan wus'aha ialah isim sebab ia tiada tanda fi'il. Bila kita belajar ilmu sorof, anda akan tahu ia memang isim dalam bentuk masdar atau kata terbitan. Jadi, wus'aha ialah gabungan isim dan domir melekat. Domir pun isim bukan? Jelas, kita ada gabungan 2 isim iaitu idhafah. Dalam idhafah, isim kedua yang digelar mudhaf ilaih mesti i'rab jar. Jadi, i'rab domir melekat ha ialah jar sebab ia adalah satu mudhaf ilaih. Apakah maksud wus'aha? Ia bermaksud kemampuannya. Perkataan seterusnya, laha. Ia gabungan huruf jar li yang bertukar menjadi la bila ia melekat pada domir. Kita dah kupas tentang huruf jar la dan li dalam surah Al-Kafirun pelajaran 13 yang lepas. Jelas, laha ialah rangkai kata jar dan majrur yang bermaksud baginya. Wa alaiha ialah gabungan 3 perkataan. Harf ataf wa yang bermaksud dan, harf jar ala yang bertukar menjadi alai bila berjumpa dengan domir melekat, dan domir melekat ha. Perkataan alaiha ialah rangkai kata jar majrur. I'rab domir ha mesti jar dan kita boleh terjemahkan perkataan wa alaiha kepada dan ke atasnya. Kita lihat maksud ayat ini. Dalam ayat ini, domir melekat ha mesti merujuk kepada sesuatu perkataan, bukan? Perkataan apakah itu? Ia mesti merujuk kepada isim muannas yang bilangannya 1. Bolehkah anda cari isim itu? Domir ha merujuk kepada perkataan nafsan yang bermaksud seseorang. Tapi nafsan tak ada ta marbutah dan maksudnya pun bukan sesuatu yang jantinanya perempuan. Bagaimanakah ia boleh jadi isim muannas? Jangan lupa, ada beberapa kumpulan isim yang dikategorikan sebagai muannas walaupun ia bukan perempuan dan ia tiada ta marbutah. Nafsan adalah salah satu daripada perkataan dalam kumpulan ini. Rujuk kepada senarai isim muannas dalam nota pelajaran ini jika anda dah lupa. Saya takkan berikan penjelasan nahu di sebalik terjemahan sebab kita belum belajar struktur ayat lagi. Buat masa ini, kita fokus kepada apa yang kita dah belajar saja. Sebelum kita bincang ayat seterusnya, saya tunjukkan dulu jenis perkataan sama ada isim, fi'il atau harf bagi setiap kalimah dalam ayat ini. Secara ringkas, yukallifu ialah fi'il sebab ia tiada tanda isim.
dan besar kemungkinan ia fi'il mudhari' sebab ia bermula dengan ya. Kasabat dan iktasabat jelas fi'il madi sebab ia berakhir dengan ta berbaris mati. Semua ini kita dah belajar dalam tajuk tanda-tanda fi'il dalam pelajaran 2 dahulu. Ayat seterusnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Tak ada domir terpisah di sini, tapi ada banyak kemungkinan domir melekat. Ada domir melekat hu dalam hamal tahu dan banyak kemungkinan domir melekat na. Kita kupas yang senang dulu, hamal tahu. Ada dua perkataan di sini, domir melekat hu dan hamalta. Apakah hamalta? Adakah ia isim, fi'il atau harf? Bila kita rujuk kepada tanda-tanda fi'il, kita boleh teka ia adalah fi'il sebab hujungnya huruf ta berbaris atas yang didahului tanda sukun. Jadi, hamaltahu ialah gabungan fi'il dan domir melekat. Kita dah belajar dalam pelajaran 13 bahawa bila domir melekat kepada fi'il, domir itu berfungsi sebagai objek atau benda yang kena buat, maf'ulun bih dalam bahasa Arab. Dan i'rab maf'ulun bih mesti nasab. Jadi, i'rab dhamir melekat hu mesti nasab. Jika kita keluarkan suku kata na dari perkataan Rabbana, tinggal Rabba. Rabba tak ada tanda fi'il maupun tanda isim yang kita dah belajar. Tapi kita dah banyak kali sebut perkataan Rabbana di dalam doa, bukan? Ia bermaksud, wahai Tuhan kami. Kita akan belajar di lain kali kenapa ada perkataan wahai dalam terjemahannya. Tapi jelas ia adalah gabungan dua isim, di mana isim pertama tiada alif lam dan tiada tanwin. Jadi, Rabbana ialah satu idhafah. Domir melekat na berfungsi sebagai mudhaf ilaih dan i'rab mudhaf ilaih mesti jar. Kita tinggalkan 3 perkataan ini dahulu dan bincang perkataan seterusnya. Alaina. Sama seperti perkataan alaiha tadi, alaina ialah rangkai kata jar majrur yang bermaksud ke atas kami. Jelas, i'rabna ialah jar. Perkataan seterusnya, qablina. Adakah qabli isim, fi'il atau harf? Ada 2 tanda isim di sini. Yang pertama, besar kemungkinan ia isim sebab ia berbaris bawah. Yang kedua, ia pasti 100% isim sebab ia terletak selepas harf jar min. Jelas, qablina ialah gabungan 2 isim, yakni idhafah. I'rab dhamir melekat na ialah jar sebab peranannya sebagai mudhaf ilaih. Okey, berbalik kepada 3 perkataan tadi. Jika kita asingkan dhamir melekat na, bakinya tu'akhiz, nasi dan akhta. Semuanya berbaris mati di hujung. Jadi, mustahil ia isim sebab isim biasanya tak berbaris mati. Ia juga bukan harf sebab ketiga-tiga perkataan ini adalah perkataan yang agak panjang. Jadi, kita boleh buat kesimpulan besar kemungkinan ia adalah fi'il. Kita dah belajar bila mana-mana dhamir melekat kepada fi'il, i'rab dhamir mesti nasab sebab dhamir melekat berfungsi sebagai objek atau maf'ulun bih. Tetapi, bila ia membabitkan dhamir melekat na, seperti yang saya dah sebut dalam pelajaran lepas, kita kena hati-hati sebab perkataan itu mungkin fi'il madi di mana dhamir melekat na ialah pelaku kepada fi'il tersebut dan bukan objek atau maf'ulun bih.
Kita belum belajar topik fi'il lagi, jadi saya akan bagi tahu bahawa tu'akhiz bukan fi'il madhi. Dhamir melekat na di sini memang objek atau maf'ulun bih, jadi i'rabnya nasab. Perkataan nasina dan akhta'na pula ialah fi'il madhi yang bermaksud kami telah buat sesuatu. Dhamir na ialah pelaku kepada fi'il. Ia bukan dhamir melekat seperti yang kita dah belajar. Jangan risau kalau anda tak dapat kenal pasti dhamir melekat na dengan tepat. Anda belum belajar tentang fi'il dan ilmu sarf. Nanti bila kita dah arif tentang struktur fi'il, insya-Allah ia akan jadi lebih mudah. Berikut maksud setiap perkataan dalam ayat ini dan jenis perkataan tersebut sama ada isim, fi'il atau harf. Cuba ambil beberapa minit selepas video ini untuk ulang kaji nota pelajaran dan pastikan anda benar-benar faham kenapa suatu perkataan itu saya labelkan idhofah atau sebagai jar majrur. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kita cari dhamir terpisah dahulu. Hanya ada satu dhamir terpisah di sini, anta, yang bermaksud engkau. I'rabnya mudah saja. Kita dah belajar, semua dhamir terpisah, i'rabnya mesti rafa'. Sekarang dhamir melekat pula. Ada 9 kemungkinan dhamir melekat. Yang paling senang, bihi. Bihi adalah jar majrur yang bermaksud dengannya. Ingat, dhamir melekat hu bertukar menjadi hi bila dhamir itu melekat kepada perkataan yang hujungnya berbaris kasrah atau berbunyi i. Perubahan ini bukannya ada kena dengan nahu, tapi hanya sebab untuk memudahkan orang Arab bercakap, sebab perkataan bihu lebih susah untuk disebut berbanding bihi. Perkataan Rabbana kita dah kupas tadi. Ia adalah idhofah, jadi i'rab na ialah jar sebabkan ia berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Perkataan tuhammilna lebih kurang sama bentuknya dengan perkataan tu'akhizna tadi. Kedua-duanya bermula dengan ta dan berakhir dengan sukun. Kalau tu'akhizna tadi ialah gabungan fi'il mudhari' dan dhamir melekat na, tuhammilna pun sama. Jadi, na di sini berfungsi sebagai objek atau maf'ulun bih dan i'rabnya nasab. Lana dan anna kedua-duanya rangkai kata jar dan majrur. Lana bermaksud bagi kami, anna pula dari kami atau tentang kami. Jelas, i'rab dhamir dalam kedua-dua perkataan ini adalah jar. Warhamna terdiri daripada 3 perkataan. Harf ataf wa, irham dan dhamir melekat na. Jenis perkataan apakah irham ini? Kita dah belajar dari tanda-tanda fi'il. Sekiranya perkataan itu tiada tanda isim dan bermula dengan hamzah wasal, besar kemungkinan ia adalah fi'il. Irham di sini besar kemungkinan fi'il sebab ia berakhir dengan tanda sukun. Malah irham ialah fi'il amar atau kata suruhan dan na di sini ialah dhamir melekat yang berfungsi sebagai maf'ulun bih. Jadi i'rab na ialah nasab. Perkataan fansurna pun sama. Ia gabungan 3 perkataan. Harf fa, fi'il amar unsur dan dhamir melekat na yang berfungsi sebagai objek atau maf'ulun bih. Jadi, i'rab na ialah nasab,
Fansurna bermaksud maka tolonglah kami. Perkataan terakhir, Maulana. Maula tiada tanda fi'il dan ia adalah 4 huruf. Agak terlalu panjang untuk menjadi harf. Kita boleh teka ia adalah isim. Jadi, Maulana ialah idhafah. I'rab dhamir melekat na ialah jar sebab ia adalah mudhaf ilaih. Maulana bermaksud penolong kami. Berikut maksud dan jenis perkataan bagi setiap kalimah dalam ayat ini. Seluruh ayat 286 ini adalah doa yang kita sering dengar dan gunakan. Sekarang, insya-Allah kita boleh faham sedikit beberapa perkataan dalam doa ini. Mula-mula saya rancang nak ajar anda topik baru, tapi rasa macam pelajaran kali ini agak berat ya. Jadi kita berhenti di sini dulu. Sebelum itu, saya buat ringkasan pelajaran untuk memudahkan anda ulang kaji. Dalam pelajaran lepas, kita dah belajar tentang domer melekat dan domer terpisah. Cuba luangkan masa untuk menghafal domer ini sebab ia merupakan asas untuk kita belajar fi'il nanti. Kalau anda tak suka lagu domer yang lalu, anda boleh cipta lagu sendiri. Janji anda hafal domer-domer ini. Ada 3 perkara penting yang anda perlu ingat tentang domer. Pertama, i'rab domer terpisah mesti rafa'. Kedua, i'rab domer melekat menjadi jar bila ia bersambung kepada isim sebab ia berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Dan yang ketiga, i'rab domer melekat menjadi nasab bila ia bersambung kepada fi'il sebab ia menjadi maf'ulun bih atau objek yang kena buat. Tapi disebabkan kita belum belajar topik fi'il dan belum tahu nak bezakan domer melekat na dari fi'il madi untuk kami yang juga berakhir dengan na, kita perlu hati-hati bila nampak domer melekat na yang bersambung dengan fi'il. Jika ia didahului tanda sukun, mungkin ia bukan domer melekat yang berfungsi sebagai maf'ulun bih. Mungkin na di sini ialah sebahagian daripada fi'il madi. Perbezaan ini akan jadi lebih jelas insya-Allah bila kita belajar fi'il madi dan lebih arif tentang struktur fi'il madi. Dan akhir sekali, merujuk kepada perkataan nafsan dalam ayat tadi yang dianggap mu'annas, saya berikan senarai lengkap perkataan yang dianggap mu'annas oleh orang Arab, walaupun perkataan itu tiada tanda mu'annas seperti tamarbutah maupun membawa maksud benda yang memang perempuan dari segi sifat. Di peringkat awal ini, saya rasa tak perlu nak hafal perkataan-perkataan ini dahulu. Anda boleh merujuk kepada senarai ini bila perlu. InsyaAllah, kita jumpa lagi di pelajaran akan datang. Jika perlu, anda boleh muat turun nota untuk pelajaran ini dari link yang terdapat dalam YouTube video description. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.